Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita dah kita rest dalam 5 minit sebab topik selepas ini adalah topik yang agak berat sikit dan saya boleh cakap kat tuan-tuan dan puan-puan, topik yang selepas ni saya minta tuan-tuan dan puan-puan fokus dan berikan perhatian yang lebih lah. Dan saya ambil masa yang lebih untuk bercerita pasal topik yang second ni, pemikiran seorang pelabur ni, sebab apa? Saya bagi tuan-tuan dan puan-puan ni, saya share sikit satu perkongsian. Okey, saya akan share satu gambar, satu graf, satu carta. Saya tunjukkan tuan-tuan dan puan-puan tentang realiti dalam bursa sekarang, realiti pelabur runcit di Malaysia sekarang dan apa isu-isu dalam pelabur runcit. Okey, kita share dulu sebelum kita masuk apa yang kita nak bincang. Okey, saya share dulu dengan tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak nak tuan-tuan dan puan-puan terperangkap ataupun tertipu. Saya boleh cakap ramai tertipu sebab saya nampak ramai orang yang sekarang kecewa dengan bursa sebab apa? Dia dibagi bulan dan bintang oleh sifu-sifu yang tak bertauliah. Ini saya cakap lah, saya jelas saya cakap, saya tak tahu mungkin kat luar sana tuan-tuan dan puan-puan pernah melaluinya. Saya bagi tahu tuan-tuan dan puan, ramai gila, ramai sangat antara kita yang terperangkap dengan janji-janji sifu-sifu yang tak bertauliah. Baik, dekat sini, okey. Apa yang tuan-tuan dan puan-puan nampak di depan platform sekarang ini yang kita panggil sebagai trading view. Okey, trading view ni dia adalah satu tempat di mana kita nak buat analisis teknikal. Okey, satu tempat di mana kita nak dapatkan maklumat analisis teknikal. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok kat sini, di trading view ni kita hanya boleh tengok harga, kenaikan harga, dan kita boleh dapatkan indikator-indikator ekonomi yang bersesuaian, indikator-indikator teknikal yang bersesuaian dengan kaedah kajian kita. Okey, so jadi inilah salah satu cabang dalam mencari saham yang baik. Tapi bukan saya nak cerita pasal trading view dulu, saya nak bercerita pasal apa yang berlaku dalam bursa sekarang. Ini sebelum kita masuk kepada apa yang kita nak bincangkan lah. Okey, ini adalah bursa KLSE. Okey, KLSE apa nama dia, Kuala Lumpur Stock Exchange punya keadaan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan nampak tak dekat sini? Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dekat saya punya apa ni nama dia, chart ni, nampak tak ada pergerakan ni kan? Okey, daripada tahun sebelum COVID, tuan-tuan dan puan-puan nampak kita punya tahap KLSE berada di situasi ni lah. Okey, saya tak nak cerita pasal pilihan raya apa semua, saya just cerita ini situasi dia. Kita berada, sebenarnya saya bagi tuan-tuan dan puan-puan, berbanding dengan tahun 2008 dan tahun-tahun sebelumnya, KLSE kita berada di keadaan yang lebih baik. Walaupun ada penurunan sikit pada tahun 2008, ni ada penurunan sikit pada tahun 2018 akibat daripada perubahan kerajaan, tetapi dia masih berada di keadaan yang kita panggil volatility dia okey, tak ada masalah. Okey, bukanlah masalah yang sungguh merisaukan di dalam bursa. Tetapi, okey, ini yang tuan-tuan dan puan-puan kena tahu. Tuan-tuan dan puan-puan nampak tak kawasan ni yang saya highlightkan sekarang ni? Nampak? Ini kawasan ni, ini kita panggil kawasan COVID. Inilah situasi di mana COVID berlaku. Okey. Waktu COVID berlaku, sebelum COVID berlaku, kita panggil lah di iklan-iklan di dalam bursa Malaysia, di dalam Facebook, di dalam social media berkenaan dengan bursa Malaysia ni tak banyak. Tetapi lepas COVID berlaku, kita lihat ramai orang promote bursa. Sebab apa? Ramai orang waktu ni dia buka akaun dan dia beli masa dekat bawah ni banyak saham, dan dia nak kenaik dan harga naik ke prestasi BSKL naik. Bila prestasi BSKL naik, tuan-tuan dan perempuan tengok kat sini dekat sini naik dalam 28%, naik dalam 300 mata. Kalau naik dalam 300 mata, banyak saham-saham, semua saham naik waktu ni. Semua dah jatuh, lepas tu semua naik. Apabila waktu ni hasil daripada ni, ramai antara kita yang ambil peluang ni waktu ni, dia ramai kaya. Ramai sangat, terlalu ramai. Dan mereka
merasakan diri mereka dah jadi sifu lah. Kata sebab dah berjaya. Walaupun sebenarnya baru setahun, baru 2-3 bulan buka akaun dan merasakan bahawa oh, saya punya method terbaik. Hakikatnya waktu ni adalah recovery phase, fasa recovery, dan ramai orang sedang dapat keuntungan daripada waktu ni. Dan apa yang terjadi? Mereka buat iklan, mereka promote kata oh ni saya the best dan bahasa bursa Malaysia jadi macam biasa, jadi flat balik. Kita kata jadi waktu macam biasa, normal, waktu normal. Inilah dah waktu normal balik sekarang. Dan dekat sini ramai yang tersangkut. Ramai yang tak dapat ilmu yang betul dan ramai yang mengalami kerugian dekat sini. Terutamanya pelabur-pelabur runcit. Sebab apa? Sebab mereka follow orang yang waktu dia dapat keuntungan waktu ni. Waktu naik ni, waktu bull ni, waktu recovery ni. So jadi saya selalu cakap, bila saya tanya dekat orang, awak dah berapa lama buka akaun? Dan mereka akan cakap, oh saya dah buka akaun setahun. Bila saya cakap setahun, oh ada keuntungan tak? Ada, awal-awal dulu ada. Memang awal-awal ada. Sebab waktu tu fasa recovery COVID. Tetapi sekarang ni dah masuk politik, dah masuk, ini yang biasa kita hadapi. Ini yang saya bagi tahu tuan-tuan, sekarang ni apa yang tuan-tuan dah biasa sekarang yang lihat ni, inilah fasa biasa dalam bursa. Kalaulah kita tak pandai nak berenang dalam situasi, kita tak pandai nak maneuver ataupun memandu pelaburan kita dalam situasi yang biasa ni, saya bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, memang akan mendatangkan masalah. Dan ramai orang akan rugi. Okey? So ini saya bagi contoh-contoh harga lah. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya bagi tahu apa future masa depan bursa. Saya menjangkakan akan ada penurunan sikit dan bila dah sampai satu tahap dan level nanti dia akan naik lebih tinggi berbanding waktu yang dia dah naik ke atas ini. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan dah ready waktu ni, dah bersedia waktu ni, biasanya tuan-tuan dan puan-puan akan dapat pulangan yang lebih masa fasa recovery. Dan proses untuk recovery dia akan ambil masa 2 hingga 5 tahun. Okey, bergantung. Okey, terutamanya kita tengok dalam isu politik. So ini saya share sikit apa yang berlaku dalam bursa. Dan mungkin kita akan mengalami penurunan sikit. Salah satu sebab dia ada cukai yang baru, tetapi itu adalah benda yang biasa sekejap dan dia investor akan masuk balik sebab dia melihat potensi bursa. Dan potensi bursa kita kata sebenarnya kalau dalam rantau kita berada dalam keadaan yang baik berbanding negara-negara lain. Kenapa saya cakap macam ni? Sebab saya orang ekonomi. Saya tahu. Kadang-kadang bila kita tengok berita, bila kita tengok orang-orang luar cakap, memanglah. Tetapi kalau saya sebagai orang ekonomi, saya boleh cakap negara kita bukanlah teruk sangat. Tetapi kita nak lebih baik. Itu yang kita nak. Kita nak lebih baik. Dan kita sebenarnya, saya bagi tahu tuan-tuan, kita tak habis recover lagi daripada fasa-fasa pandemik ni tau. Kita tak habis recover lagi daripada lockdown yang sebelum ni. Banyak lagi peluang-peluang yang ada. Okay? So, ini sedikit lah. Ini contoh trading view. Kuasai trading view. Belajar macam mana nak guna trading view. Ini sangat penting. Trading view memang penting. Esok saya akan bagi tahu kenapa kepentingan. Dan yang kedua, yang macam saya cakap tadi, trading platform. Okay, ini CGS-CIMB punya. Okay, tetapi biasa CGS-CIMB hari Sabtu dia akan ada sedikit kita panggil maintenance dan kita boleh masuk hari Ahad. Okay, so ini contoh platform untuk M+. Bagi siapa yang ada akaun CDS M+, ini contoh untuk M+. Dan CIMB kita dapat tengok esok lah. Okey, dan yang ketiga inilah contoh KLSE Stock Screener. Okey, boleh catat apa benda tadi, trading view, trading hall, lepas tu KLSE Stock Screener. Inilah tempat-tempat di mana kita gunakan untuk mencari saham-saham di Malaysia. Apa yang saya ajar tuan-tuan dan puan-puan ni, ini adalah asas dia tau, basic. So tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan kira benda ni pun dah cukup dah. Tak perlu complicatedkan lagi. Okey, ini 3 apps pun ada dekat handphone. Okey, boleh gunakan. Baik, so saya pergi ke slide lah. Saya akan teruskan kepada slide. Okey, baik. Ini adalah slide yang pertama, slide kita lah. Pemikiran pelabur. Apa itu pemikiran pelabur? Okey,
Kenapa saya bercerita tentang pemikiran pelabur? Sebab saya jamin tuan-tuan dan perempuan ada banyak tak tahu tuan-tuan dan perempuan ni apa. Nak masuk dalam bursa ni sebagai apa. Okey? Saya bagi tuan-tuan dan perempuan. Kalau tuan-tuan dan perempuan nak masuk dalam bursa, tuan-tuan dan perempuan sebenarnya dah kena tahu tuan-tuan dan perempuan siapa dan nak buat macam mana. Ambil contoh Adakah tuan-tuan dan perempuan pernah fikir pasal antara nilai dengan harga? Faham tak apa maksud nilai dengan harga? Inilah benda yang tuan-tuan dan perempuan kena tahu. Apa beza nilai? Apa beza harga? Harga tak bermaksud nilai yang baik. Dan nilai yang baik kadang-kadang tak bermaksud harga dia tinggi. Jadi, tuan-tuan dan perempuan kena tahu perbezaan antara nilai dengan harga. Yang kedua, masa adalah raja dalam bursa. Kalaulah tuan-tuan dan perempuan tak jelas tentang, slide tak ada. Sorry. Tolong. Baik, dan nampak tak slide? Baik. Okey, pemikiran pelabur. Baik, apa perlu pelabur fikir? Pertama, antara nilai dan harga. Macam saya cakap tadi. Sekarang ni kita kena tahu apa beza nilai dengan harga. Ada setengah orang, dia tahu nilai yang baik, memberikan harga yang baik. Tetapi dalam bursa itu bukan dia punya peraturan. Ada nilai yang baik, harga dia rendah aja. Tetapi ada juga harga tinggi tapi tak ada nilai langsung. Okey? Yang kedua, masa adalah raja. Tuan-tuan, saya bagi tahu tuan-tuan, masa sangat penting dalam bursa. Kalau tuan-tuan dan perempuan beli satu saham dan jangkakan tuan-tuan dan perempuan boleh dapat 2-300 pulangan dalam masa 2-3 hari, saya bagi tahu tuan-tuan dan perempuan, jangan tengok dalam bursa. Bursa tak boleh bagi benda tu. Tetapi kalau tuan-tuan dan perempuan letak masa yang betul, time frame yang betul, jangkaan masa yang tepat dalam pelaburan saham dan itu kena dengan selera tuan-tuan dan perempuan, itu lebih baik. Yang ketiga, kena fahami kuasa perkompaunan adalah kuasa terkuat dalam pelaburan. Kuasa compounding ni adalah kuasa yang paling hebat sekali yang ada. Bahkan Albert Einstein sendiri, orang yang paling pandai yang pernah wujud dalam sejarah manusia, sendiri mengatakan bahawa the greatest power is the compounding power. Kena faham. Dan kuasa compounding paling kuat yang ada dalam pasaran saham. Dan bursa adalah satu tempat yang baik untuk kita compoundkan nilai yang kita ada. Dan last sekali ialah kerugian terbesar adalah dengan tidak mengambil kerugian. Adakah tuan-tuan dan perempuan sekarang tengah pegang saham yang tengah rugi sebanyak 50%, 70%? Saya yakin ada. Ada juga saya minggu lepas, saya baru bersama dengan seorang yang beli saham Top Glove. Dengar cerita Top Glove macam hebat. Tapi itu saya cakap, itu hebat masa COVID sahaja. Selepas COVID, saham dia jatuh sebanyak 50%. Dan dia, masa dia beli saham tu, dia beli sebanyak 70,000 saham Top Glove. 70,000 saham Top Glove. Kalau 50%, sekarang ni dah ada berapa ribu? 34,000 ke 33,000 saya tengok masa tu. Dia punya saham. Saya tanya dia, kenapa beli saham Top Glove waktu tu? Sebab dia kata dia tengok dalam Facebook. Saya rasa sedih sangat. Tengok dalam Facebook saya rasa sedih sangat. Dan waktu tu juga orang bercerita, tapi yalah, benda dah jadi. Saya cakap kat dia, adakah kau plan nak simpan ataupun kau nak kekalkan lah. So apa yang dia fikirkan tu saya setuju. Dia kata, okay sekarang ni aku ada 70,000 kat dalam Top Glove. Saya dah tak boleh nak, dia kata tak nak rugi teruk. Dia tunggu Top Glove bagi dividen dengan bonus, baru dia potong position. Okay, so benda tu tak ramai orang boleh berfikiran macam tu. Dan tuan-tuan dan perempuan perlu ada fikiran macam tu. Berfikiran di mana ada strategi dan kefahaman yang betul dalam bursa Malaysia.
Okey, baik. Kita bercerita pula pasal compounding. Okey, compounding. Apa maksud compounding tu? Kalau tuan-tuan dan puan tengok, setiap tahun biasanya average untuk orang dapat reality dia. Kalau kita boleh dapat 15%, 20%, 30% itu sebenarnya dah cukup baik berdasarkan portfolio asal kita. Jangan tengok orang lain naik sampai 100, 200. Kemungkinan dia dapat waktu tu saja. Okey, tapi yang penting sekali kalau kita dapat naik 15% berdasarkan atau 20% atau 30% berdasarkan usaha kita, itu lebih baik berbanding kita follow orang. Kita ikut-ikut orang, biasanya saya tak galakkan. Memang saya cakap jangan ikut-ikut orang. Dan ini contoh compounding. Compounding contoh apa maksud compounding tu tadi? Ambil contoh tuan-tuan dan puan masukkan 10,000 pada tahun pertama. 10,000. Setiap tahun tuan-tuan dan puan target 30%. 30% dalam masa 20 tahun, insya-Allah kita boleh ada around 2 juta. Okey? Tetapi ini perlu ada ilmu yang tepat, kaedah yang tepat, cara yang tepat, dan benda ni boleh guna pakai selama 20 tahun. Dia tak akan berubah banyak sangatlah. Melainkan mungkin dekat situ nanti dia ada buat sistem baru ke dalam bursa ke apa. Tapi sekarang ni dah 30-40 tahun dah bursa, tak ada pun berubah banyak sangatlah. Dia masih sistem upgrade saja. Dia bukan menggunakan kata buku konsep yang lain, tak ada. So, insya-Allah kalau kita target ROI sebanyak 30% setiap tahun, inilah profit yang kita boleh jangkakan selepas 20 tahun. Hanya dengan modal 10,000 saja. Okey? Ini dah termasuk kerugian tau. Saya cakap 30% setahun dalam bursa achievable. Termasuk kerugian. Okey? Itu contoh Baik. Berapa modal yang diperlukan? Okey. Jika kita bayangkan kita tahu ilmu kita macam mana, bayangkan kaedah kita macam mana, kita mungkin boleh target 4% setiap hari. Kita target ROI kita 30% dan kita assume nilai pelaburan kita adalah 10,000. Ini contoh. Berapa modal? Sebenarnya tak ada limit modal. Saya bagi perumpamaan kepada tuan-tuan. Okey. Ini adalah faktor. Kenapa kita selalu rugi? Baik, ada soalan? Yes, ROI itu adalah return of investment. Okey, pulangan terhadap investment. Baik, kenapa kita selalu rugi? Pertama dia, kita selalu ikut orang. Saya beritahu, ini saya banyak kali bilang tadi. Kita selalu ikut orang. Sebab saya tengok kebanyakan klien saya jumpa, klien-klien saya apa semua, diorang selalu terikut. Dan inilah baru-baru ni ada satu klien saya, dia beli saham Serba Dinamik. Saya cakap kat dia, kenapa kenapa tuan beli saham Serba Dinamik? Lepas tu dia kata dia tengok dekat dalam Facebook orang kempen tentang apa ni nama dia? Buy Muslim First. Buy Muslim First, dan mereka kata kita kena sokong syarikat Muslim. Apa yang menyedihkan ialah saham tersebut mengalami masalah. Saya bukan kata kita tak boleh menyokong Buy Muslim First, tapi apa saya cakap ialah kita kena pastikan kalau kita nak sokong, kita kena betul-betul faham dulu situasi produk atau saham yang kita nak beli tersebut. Ambil contoh Serba Dinamik. Saya cerita pasal Serba Dinamik. Serba Dinamik dia bukan bermasalah pada keuntungan syarikat ke ataupun pada kira bisnes tak elok ke apa, tidak. Dia bermasalah dengan auditor. Dia bermasalah dengan bursa. So masalah ni adalah masalah luar daripada pengurusan, luar daripada operasi syarikat. So jadi kita nak sokong, benda dah masuk mahkamah. So biar mahkamah tentukan, dan andai kata mahkamah kata Serba Dinamik tak salah, dekat situ baru kita sokong balik. So benda-benda ni kita kena pastikan kita jelas dekat mana. Sebab apa? Ramai orang tersangkut dekat dalam Serba Dinamik sekarang. Ramai sangat. Okey? Lagi satu, terpengaruh dengan pemasaran. Ramai orang selalu terpengaruh dengan pemasaran yang ada sekarang. Salah satu contoh dia, tuan-tuan dan puan-puan,
melabur dalam akaun CDS, salah satu sebab dia tuan-tuan merasakan bahawa sifu ke tok guru tuan-tuan dan perempuan ada metod yang terbaik. Saya bagi tuan-tuan dan perempuan, saya personally, saya tak akan share metod yang terbaik sebab saya tahu metod tu tak semua orang akan faham. Tetapi saya akan share cara kerja yang saya rasa terbaik dan cara kerja yang saya kata that's proven result. Okay? So, itu yang penting. Kita kadang-kadang inilah yang kita selalu terikut. Dan yang ketiga, kenapa kita selalu rugi ialah apabila kita meletakkan harapan pada mimpi bukan realiti. Biasanya, saya ada banyak klien-klien saya yang dia kata dia nak guna modal 3-4 ribu dan hari-hari nak untung. Saya cakap kat dia, kalau target 3-4 ribu hari-hari nak untung, bursa bukan tempat dia. Boleh try buat bisnes lain. Ataupun boleh melabur kat tempat lain. Tapi kalau bursa ni, yes, kita boleh untung. Kita boleh banyak untung, tetapi hari-hari nak untung bukan dengan 3,000. Kalau hari-hari nak untung, kita ada method dia. Tapi bukan dengan modal 3,000. Saya boleh tunjuk, kejap lagi saya tunjuk dengan tuan-tuan perempuan. Bahkan saya dah buat 2-3 video berkenaan macam mana nak hari-hari punya profit. Tapi bukan dengan modal 2-3 ribu. Keempat, tidak mempunyai skill yang tepat. Ini kita target dah salah, skill pun tak tepat. Dan yang terakhir, modal yang salah. Tu yang saya cakap tadi. So benda-benda ni saya bagi tahu tuan-tuan perempuan, kita kena letak pada realiti, kena berpijak pada paksi yang betul lah. Okay, saya tak nak bagi tahu kat tuan-tuan perempuan, saham ni nak naik, hari-hari boleh untung 10%, 20%, tak ada. Saya bagi tahu realiti tak ada. Benda tu tak berlaku. Melainkan tuan-tuan dan perempuan ada kepakaran. Ada kepakaran tertentu, tu boleh. Okey, baik. Okey, sekarang ni kita nak pergi kepada macam mana kita nak mencari saham yang betul. Okey, dalam saham dia ada 3 kajian. Ada 3 kaedah kajian. Okey, 3 kaedah kajian ni dia macam satu, ambil contoh kalau kita nak buat rumah, kita nak cari saham tu, kita nak buat rumah ni, kita ada 3 kaedah kajian. Pertama ialah kajian fundamental. Saya ulang lagi, tuan-tuan dan perempuan akan selalu dengar perkataan ni, kalau dah start melabur saham, akan selalu dengar perkataan ni, kajian fundamental. Yang kedua, kajian teknikal. Okey, ini di Malaysia terlalu ramai yang hebat. Okey, kajian teknikal. Dan yang terakhir adalah kajian price action analysis. Okey, bahasa Melayu dia saya tak tahu nak tukar macam mana, tapi tahulah kajian price action analysis. Jadi ada 3 cabang kajian untuk mencari saham yang baik. Kalau tuan-tuan dan perempuan nak untung saham hari-hari, tak semestinya tuan-tuan kena pakar semua. Tapi kalau tuan-tuan kata, saya tak boleh lah nak duduk hari-hari buat cari saham ni, tapi saya nak melabur saham. Dia ada kaedah lain. Okey, so jadi kajian fundamental, saya cerita kajian fundamental ni adalah kajian untuk mencari syarikat-syarikat yang mempunyai prestasi yang baik dalam perniagaan mereka. Okey, syarikat-syarikat, kita nak cari syarikat-syarikat yang baik dan mempunyai prestasi yang baik dalam syarikat mereka, pengurusan operasi mereka, dalam bisnes mereka. Itu kajian fundamental. Okey, yang kedua, kajian teknikal. Kajian teknikal ni apa pula? Kajian teknikal ialah kajian di mana kita menggunakan harga dan beberapa teknik-teknik kiraan matematik atau teknikal untuk mendapatkan saham-saham yang baik. Okey, kita melihat pergerakan harga, the movement of price. Kita melihat macam mana harga itu bergerak. Apa bentuk pergerakan harga. Itu adalah kajian teknikal. Dan yang terakhir sekali ialah kajian price action analysis. Sebenarnya ini dengan kajian teknikal lebih kurang. Okey, kajian teknikal tu pun dia adalah kajian price action analysis, tapi saya asingkan kajian price action analysis ni kita fokus kepada pergerakan harga harian. Kita tengok buying rate macam mana, volume macam mana pergerakan ni. So ini adalah 3 kajian yang berbeza. Dan sekarang ni tuan-tuan dah faham. Okey, kajian fundamental dah tahu, okey ini aku nak cari syarikat yang baik untuk syarikat
syarikat yang baik. Kajian teknikal pula aku nak tengok dia punya harga macam mana, apa bentuk pattern yang bentuk dia. Katalah macam mana, ada bullish pattern ke, bearish pattern ke, okey, semua benda-benda tu bentuk. Okey. Dan yang ketiga adalah price action analysis. Okey, ini adalah analisis kita nak tengok buying queue macam mana, buying rate macam mana. Baik. Okey. Bila saya dah cakap tadi tentang 3 tools ataupun kira-kira 3 kaedah lah kita nak buat kajian kita. So jadi kita kena tahu pula tentang jenis-jenis pelabur saham. Okey, dan dekat sini juga bila kita dah tahu jenis-jenis pelabur saham, kita boleh tahu apa jenis pelabur untuk diri kita. Apa yang sesuai. Okey, sebab apa? Kalau tuan-tuan dan puan-puan beli saham atau jual beli saham tidak mengikut kehendak tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sekejap ada soalan. Kena pakai 3 kaedah atau boleh pakai satu sahaja? Okey, sekejap lagi saya akan share. Sebelum saya share tu, tapi saya akan sharekan dengan jenis pelabur. Pelabur mana, pakai metod apa, yang mana, semua mana. Okey, ambil contoh kalau tuan-tuan dan puan-puan jenis pelabur saham. Okey, kita kena tahu dulu kita jenis pelabur saham yang mana. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam bursa ataupun dalam mana-mana pelaburan saham di luar sana, ada 3 jenis pelabur. Ada 4 jenis pelabur. Pertama, pelabur scalping. Scalper ni, dia hanya akan duduk dalam pasaran, duduk dalam market untuk beberapa minit. Okey? Beberapa minit sahaja. Karakter kedua scalper, modal dia besar. Bukan besar-besar, kecil. 10,000 kecil. Dia punya modal mungkin ada 100,000, 200,000. Okey, itu scalper. Dan yang ketiga, dia perlu sentiasa berada di depan komputer. Sebab scalping ni dia berdebar tau, dia berdebar. Okey, kita nak cepat, pak, cepat. Masuk keluar. Kadang 2-3 minit je, tak. Kita scalping ni sangat cepat. Tapi saya bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, saya personally, saya pernah buat scalping. Saya buat scalping. Cuma saya bukan jenis risk taker macam scalping lah. Okey. Depan saya dekat Malaysia ni, okey, saya bagi tahu kata perempuan, dekat Malaysia ni ada 3 orang scalper, the best scalper lah. The best scalper. Pertama dia DDNK. DDNK itu dia antara salah satu scalper yang dia boleh scalp saham luar negara. Okey, DDNK dan anak-anak murid dia lah. Okey, dia boleh scalping saham US. Dia pandai scalping saham US. Itu hebatnya DDNK. Okey, walaupun lah dia orang kutuk dia, kempen dia kata biar tak handsome tapi kaya pun semua, tapi sebab saya dah duduk terlibat dalam bidang ni, saya tahu kebolehan dia boleh scalp saham US. Tapi dia boleh rugi dia pun sama juga. Tapi dia punya keuntungan US. Okey. Dan saya bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, saya pernah masa tu pernah tengok portfolio dia buat satu malam dekat 700,000 saham US. Okey, saham US satu malam. Okey, dengan scalping method sahaja. Okey, so tu kehebatan DDNK lah. Okey, tu orang yang pertama hebat di Malaysia. Nombor 2, saya ni kira mentor saya. Mentor saya Puan Norakma. Dia scalping depan saya. Dia tunjuk dia punya scalping dapat dalam 6-7 ribu dalam masa 3 minit. Itu kehebatan scalping. Tapi modal yang digunakan pun memang besar. Memang besar. Okay, so tu kekuatan scalping. Dan yang ketiga, dia ni kira saya berguru dengan dia. Saya memang duduk belajar dengan dia. Nama dia Syarul, tapi dia dah kena ban dengan bursa. Bursa dah block method dia. Okay, so sekarang ni dia guna pakai orang lain. So scalper ni saya bagi tahu tuan-tuan puan, dia orang akan duduk depan komputer. Dia punya komputer screen ada 4-5, dia akan duduk dekat situ menghadap kat situ. Okey, dia orang inilah breed yang hari-hari boleh untung dalam pasaran. Saya bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, scalper ni lah. Saya bercakap dengan puan-puan, saya dengan Puan Akmal, walaupun dia mentor saya, dia ajar saya, tapi bila saya cakap kat dia pasal scalping, dia cakap aku takkan ajar kau scalping. Dia kata sebab itu skill terlalu mahal bagi saya.
Dia cakap situ. Dia jarang nak ajar. Cuma dengan Syarul ni, dia cakap kat Syarul ni dah berusia dan dia kata dia dah nak pencen. Dan dia nak wariskan dan saya jumpa dia, kita belajar dengan dia. Tapi yelah, memang itu pujuk yang lama lah pujuk dengan dia. Kau belajar aku, ajar aku. Macam tu lah. Ajar saya je, ajar saya je. Lama-lama dia ajar saya. Okay, scalping lah tu saya beritahu lah. Okay, cuma saya tak ada jiwa untuk scalping. Itu saya beritahu. Dan siapa yang minat untuk scalping, memang saya boleh ajar, tak ada masalah. Cuma saya nak tahu dulu adakah tuan-tuan dan puan ada jiwa untuk scalping ke tak. Tapi modal kena kuat. Modal kena besar lah untuk scalping. Market merah pun, market merah sekalipun dia masih boleh untung. Itu kehebatan scalper. Baik, yang kedua intraday. Intraday ni, kalau kita kata pelabur-pelabur saham intraday ni, biasanya dia akan masuk pada 2 sesi. Sama ada dia masuk sesi pagi ataupun dia masuk sesi petang. Dan dia akan pegang saham tu selama 1 hari. Tak lebih 1 hari lah. Okey, pelabur saham intraday ni saya boleh cakap kebanyakan Malaysia suka nak jadi intraday. Tapi okey, saya bagi tahu realiti dia kat dalam bursa Malaysia sekarang ni, intraday tak boleh buat. Saya bagi tahu kenapa intraday tak boleh buat. Pertama ialah volume. Volume kita sekarang ni ada masalah. So jangan bazirkan modal tuan-tuan guna method intraday. Okey, dan intraday lebih baik jadi scalper daripada intraday. Sebab requirement untuk jadi intraday sama macam nak jadi scalper. Dan itu yang biasa membuatkan orang rugi apabila dia cuba nak jadi intraday tapi dia tak ada skill intraday. Okey? Dan dia tak boleh tinggal PC juga. Dia kena duduk depan PC selalu. Okey? Yang ketiga adalah swing. Okey, ini saya. Saya adalah swing trader. Saya swing investor. Saya akan pegang satu saham tu paling banyak, paling lama pun 10 bulan. Modal tak perlu besar sangat. Kadang-kadang modal 1,000 pun boleh jadi swing trader. Modal 500 pun boleh jadi swing trader. Modal 300 pun boleh jadi swing trader. So jadi jangan takut pasal modal kalau swing ni lah. Okay? Swing ni kadang-kadang boleh tengok chart tu sekali sehari je. Ataupun yelah wajiblah tengok sekali sehari tapi jangan tak tengok langsung lah. Tapi pastikan tuan-tuan dan puan-puan betul-betul faham tentang swing ni macam mana. Swing ni paling relax dan dia paling chill sekali. Dan saya sangat galakkan mana-mana orang yang nak masuk, baru nak melabur dalam pasaran saham, guna swing method. Belajar swing dulu, baru belajar yang lain. Okey? Sebab apa? Sebab swing ni, dia tak ada pressure sangat. Okey, kita kata kita ada kelas 2-3 kali seminar pun kita dah boleh buat swing dan kita boleh faham. Okey, bila kita nak kata kita nak jadi scalper atau intraday baru kita dapatkan ilmu yang lebih lah. Tapi saya jamin lah, saya dulu masa saya muda saya eager nak buat semua benda. Tapi sekarang ni saya kata saya swing je. Sebab apa? Saya swing saham AE Mulus. Saya swing saham Inari. Jadi saya tunjuk saya swing saham Inari dalam setahun ni 3-4 kali, itu je saham saya profit. Tak banyak. Saya swing 1, 2, 3 saham ni. Okay? So swing ni relax lah. Lebih relax, lebih confident. Okay? Kalau kita bawa kereta lah. Ambil contoh kalau kita letak dalam term kereta scalping ni macam kita bawa Ferrari. Kalau tuan-tuan dan perempuan pernah bawa Ferrari, saya boleh nak cuba bawa Ferrari, saya boleh cakap tak semua orang boleh bawa Ferrari. Okay? Taklah. Scalping ni macam bawa F1 lah. Kalau tuan-tuan nak cuba bawa F1, tuan-tuan pergi dekat Petroscience, dekat sana ada simulator F1, boleh try. Itulah macam scalping. Kalau tuan-tuan boleh handle bawa F1 tu, boleh pergi scalping. Okay? Intraday pula macam bawa Ferrari. Kalau confident nak bawa kereta mahal, boleh test. Buat intraday. Tapi intraday ni saya bagi tahu tuan-tuan dan perempuan, macam Ferrari juga, dia manja. Okay? Silap sikit, accident. Macam tu lah. Swing ni macam kita bawa kereta sedan biasa, normal. Kata bawa Toyota, Honda, relax. Maintenance tak tinggi. Modal pun tak besar sangat. Dan kita tak perlu nak risau-risau sangat lah. As long as kita ikut kita punya protokol. Itu swing. Dan last kali adalah long term. Okay, untuk long term ni saya bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan adalah pelabur yang lebih fokus kepada positive cash flow. Dia nak tengok positive cash flow dan dia ada certain
mentality. Dan saya bagi tahu long term trader ni, long term investor ni, pelabur-pelabur long term ni biasanya dia adalah pemilik-pemilik, dia memang berniat nak jadi pemilik syarikat tu. Contohnya Datuk, tuan-tuan dan perempuan ada kenal seorang datuk ni kata okey, kalau kau nak jadi pemilik syarikat aku, kau beli saham aku, kita go for long term. Macam tu. Biasa dia ada sebab kenapa dia pegang long term. Okey, so ini adalah 4 jenis pelabur saham. Okey, pastikan pilih yang mana sesuai dengan tuan-tuan dan perempuan. Pilih yang mana sesuai. Bukan hari-hari kena beli saham ya tuan-tuan dan perempuan, tak perlu pun. Tak perlu hari-hari kena beli. Beli bila rasa ada peluang, beli bila rasa perlu. Jangan beli hari-hari. Kesilapan orang ialah dia rasa dia kena beli hari-hari. Okey? Baik. So sekarang ni kita tengok pula kenapa, macam mana kita nak set. Apa kriteria yang kita nak set saham, apa jenis pelabur yang kita nak. Okey, pertama kita kena tanya diri kita, kenapa tuan-tuan dan perempuan melabur. Okey? Okey, pelabur yang fokus dividen adalah pelabur-pelabur yang fokus long term. Long term adalah pelabur-pelabur yang fokus pada dividen. Okey, itu saya cakap ada sebab dia pegang macam tu. Biasa dia fokus pada dividen dengan bonus. Okey, dia akan tengok dividen macam mana, company ni bagi dividen macam mana, okey ke tak. Dia akan tengok intrinsic value, dia akan tengok ada bonus ke tak, baru dia beli. Kalau company tak boleh bagi dividen, dia tak akan pegang tu. Dia tak akan touch, dia tak akan beli pun. Okay, so itu salah satu contoh lah company yang fokus, pelabur-pelabur yang fokus kepada long term. Okay, saya ambil contoh mudah. Kalaulah Maybank, saya ambil contoh Maybank, boleh bagi 8%, tuan-tuan dan perempuan letak 20,000, bagi 8, Maybank boleh bagi 8%, tuan-tuan dan perempuan biar stok tu, saham tu dalam Maybank selama 10-20 tahun, duit tuan-tuan dan perempuan dah grow berlipat kali ganda dah. 10 tahun je pegang saham Maybank. Bahkan entah kalau lepas 10 tahun saham tu daripada RM8 sekarang saham Maybank mungkin dah jadi 18 ke 20 ringgit. Lagi 10 tahun tuan-tuan jual, untung pada harga aset, untung pada dividen. 2 kali untung. Sebab itulah beli saham itu pemikiran long term. Saya bagi tuan-tuan itu pemikiran long term. Saya ada 4-5 saham yang saya pegang secara long term, saya tak pegang short term sebab saya rasa itu syarikat-syarikat tu ada potensi untuk grow bigger lah, dan saya fokus kepada dividen yang saya dapat daripada syarikat tu. Ada juga saham-saham yang dia bagi dividen tapi harga dia semakin drop. Macam tu kita kena tengok benda-benda tu lah. Okey, itu long term. Baik, kalau tuan-tuan dan perempuan nak set, ini adalah soalan-soalan nak pilih tuan-tuan dan perempuan pelabur jenis mana. Ini adalah soalan-soalan yang tuan-tuan dan perempuan kena letak dalam diri perempuan. Kena tanya dalam diri perempuan. Pertama, kenapa tuan-tuan dan perempuan melabur? Okey, adakah tuan-tuan dan perempuan mampu kehilangan benda berharga? Kalaulah tuan-tuan dan perempuan ada duit banyak tapi rasa tak nak hilang duit, saya boleh cakap jangan, kalau dah rugi perlu average price tu. Okey, sekejap lagi saya jawab benda tu. Baik. Adakah mampu kehilangan harta benda? Baik, tuan-tuan dan perempuan, kalau tuan-tuan dan perempuan rasa tak mampu nak hilang, maksudnya dah hilang 20%, 30%, pun dah takut, belilah saham-saham yang stable. Saham-saham yang stabil boleh bagi dividen. Itu pilihan yang sangat terbaik. Contohnya saya bagi tahu, saya ulang lagi contoh saham Maybank. Kita cerita pasal saham Maybank. Okey, Maybank, okey, saya minta maaf, saham Maybank tak patuh syariah. Okey, saham yang patuh syariah, saham Bank Islam. Ambil contohlah kita guna saham Bank Islam. Tuan-tuan guna saham Bank Islam, dalam masa 10 tahun, tuan-tuan pegang saham Bank Islam, tuan-tuan boleh dapat dividen. Tuan-tuan boleh dapat kenaikan harga. So, biasanya tak akan hilang. Tak akan hilang tuan-tuan punya duit. Okey. So, jadi itu contoh ni lah. Baik. Tanya juga, bila tuan-tuan dan perempuan nak pilih tuan-tuan dan perempuan jenis pelabur yang mana, scalper ke, intraday ke, swing ke, long term ke, adakah tuan-tuan dan perempuan mendapat sokongan? Sokongan ni, saya bagi tuan-tuan dan perempuan, kalau tuan-tuan dan perempuan dah set, saya ada 100,000, saya nak berhenti kerja, saya nak jadi full time trader.
Adakah tuan-tuan dan perempuan mendapat sokongan daripada pasangan tuan-tuan dan perempuan? Adakah mendapat sokongan daripada orang sekitar tuan-tuan dan perempuan? Sebab apa? Pekerjaan sebagai trader ataupun investor ni confirm ada kerugian. Bila berdepan dengan kerugian, adakah kita akan disokong? Okey, itu saya sangat-sangat. Saya share dengan tuan-tuan dan perempuan kisah saya personally. Ini personal kisah saya. Pada tahun 1998, pakcik saya kerugian dekat 385,000. Okey, pada 1998 385,000 ni terasa macam 1 juta. Dia beli saham, dia rugi saham 385,000. Kerugian 385,000 ni bersamaan dalam itu family saya, ayah saya personally ada letak 80,000. Jadi kerugian tu dia terasa sangat teruk. Pakcik saya rugi semua duit tu. Kan tahun 1997-98 rugi semua duit tu. Dia terpaksa jual rumah dia, dia terpaksa jual tanah, terpaksa pinjam adik-beradik untuk bayar balik debt hutang. Even bapak saya, kebetulan bapak saya bekerja sebagai pejabat kerajaan. Bapak saya kira tak ada masalah lah nak bayar balik 80,000 tu, tapi yalah rugilah. Cuma pakcik saya bila mengalami benda tu, kehidupan pakcik saya dia give up. Dia terus lost everything. Okey. Cuma kesilapan dia waktu tu, dia sampai sekarang, sebelum dia meninggal saya baik dengan dia. Kita berkongsi hari jadi, so saya baik dengan dia. Dia selalu cakap dia salah satu kesilapan dia ketika dia melabur di dalam bursa waktu tu ialah dia shock. Dia rasa bursa ni macam judi. Dia rasa bursa ni macam judi. Dia shock. Dia waktu tu dia kata, oh beli, buy, oh untung, naik, oh jatuh, apa beli. So jadi tuan-tuan dan perempuan, kena faham tuan-tuan dan perempuan, adakah tuan-tuan dan perempuan betul tak strategi tuan-tuan dan perempuan? Okey, ini perkongsian saya personally, ini yang saya biasa yang pernah saya hadapi lah. Baik. Yang keempat, tanya dulu apa jadual harian tuan-tuan dan perempuan. Ambil contoh kalau tuan-tuan dan perempuan suri rumah. Okey, walaupun suri rumah tak bermakna suri rumah boleh jadi full time trader kalau tuan-tuan suri rumah yang sibuk. Okey, sebab saya ada pernah jumpa dia kata dia suri rumah, tapi bila dia nak beli saham, jual beli saham, waktu tu dia sibuk, dia tak mampu nak komitmen. So jadi tak bermakna suri rumah boleh jadi full time trader. Tetapi kebiasaannya suri rumah adalah orang yang paling senang nak buat analisis. Dia ada banyak masa dia nak buat analisis. Bukan banyak masa, dia ada masa yang dia dekat rumah. So biasanya orang yang duduk dekat rumah dia ada lebih masa untuk buat aktiviti ni lah. Okey? Dan yang last sekali ialah apa tahap keegoan kita. Okey? Jangan ego. Jangan ego dengan pasaran, jangan ego dengan modal yang kita ada, jangan ego dengan metod teknik yang kita ada. Berkongsilah, share lah. Kalau boleh kita kata bantulah siapa-siapa yang ada masalah. Okey? Sebab apa? Mungkin hari ini tuan-tuan dan perempuan jumpa saya, kita bersama pada pagi ini bukan sebab kita kata macam bukan sebab atas dasar nak belajar saham je. Mungkin ini adalah peluang tuan-tuan dan perempuan untuk share this maklumat lah. Okey? Dan saya yakin setiap maklumat yang diperolehi pada hari ini adalah baik dan kita boleh kongsikan. Jangan ego dengan benda-benda ni. Baik. Okey. Ni menjawab soalan. Ada soalan tadi. Okey. Yang tanya kat saya, apa skill-skill yang diperlukan bagi setiap pelabur? Okey. Apa yang skill-skill yang diperlukan setiap pelabur? Okey, ni kita balik kepada atas tadi kan. Saya cakap ada 3 kajian. Kalau kita tengok dekat atas tadi, saya cerita ada 3 kajian. So jadi ini adalah contoh-contoh kajian yang di mana tuan-tuan dan perempuan, kalau tuan-tuan dan perempuan nak jadi setiap ni, tuan-tuan dan perempuan perlu ada skill-skill ni. Okey, ini asas Ini asas. Asas. Saya tak cerita pasal benda lain, saya cerita pasal asas ni. Baik, untuk scalper dia hanya perlu tahu 2 benda je. Okey? Pertama dia perlu tahu price, volume, action analysis dengan high risk. Maksudnya risk analysis. Dia risk management dia.
So itu sahaja yang dia perlu ada. Okay? Dia tak perlu tahu tentang fundamental, dia tak perlu tahu tentang technical. Dia hanya perlu tahu price, volume, action analysis. In price volume dengan risk management. Ini dua sahaja. Saya bagi tahu tuan-tuan, ini dua sahaja yang perlu tahu. Dia tahu macam mana nak baca buying queue. Dia tahu macam mana nak tengok volume. Dia tahu nak baca macam mana value. Dia tahu nak baca macam mana buying rate. Benda ni semua kalau market buka je kita boleh nampak. Kalau market tutup satu Ahad tak boleh sembang lah, tak boleh nampak. Tapi itu scalper. Okay, dan scalper dia tak tengok chart pun, dia tak tengok pun pattern-pattern apa semua dia tak tengok. Saya bagi tahu ni reality kat tuan-tuan, scalper tak tengok pun benda tu. Dia punya setup sangat lain. Kalau tuan-tuan dan perempuan orang cakap dia boleh scalp guna chart pattern, okay, saya boleh cakap itu bahayalah. Tapi real scalper dia hanya melihat harga, volume, analisis dan risk management. Itu saja. Okay. Kemudian yang kedua intraday pula. Okay, intraday ni dia leceh sikit. Dia leceh sikit sebab apa? Dia kena ada tiga-tiga. Dia kena belajar price volume action, dia kena belajar technical analysis, dia kena belajar fundamental analysis. Sebab apa? Okay, tapi dia berada dalam turutan ni tau. Maksudnya the first dia kena power juga price volume action, dia kena power technical dan dia kena power fundamental. Price volume action dia kena faham tentang macam mana harga dan volume ataupun volume lah boleh mempengaruhi technical analysis dia. Technical analysis biasa dia dah buat sehari sebelum ataupun Sabtu Ahad dia dah buat technical analysis, dia dah tengok. Okay, hari market buka aja dia akan tengok tentang price volume, dia akan tengok macam mana pergerakan. Okay, dan dia biasanya fundamental dia letak yang terakhir, dia gunakan sebagai kira kata sokongan untuk decision making yang dia buat. Okay, itu adalah intraday. Tapi saya bagi tahu dekat dalam bursa ada 1,000 lebih counter. Biasanya kita tak tahu counter-counter. Susahlah kita nak detect counter-counter ni lah. Melainkan kita bersama scalper lah. Scalper je yang boleh detect. Saya bagi tahu. Antara intraday dengan scalper, saya lebih prefer scalping sebab saya tahu scalping ni boleh lebih efisien lah dalam bursa. Kalau intraday, especially dalam waktu sekarang, volume sangat rendah, kadang-kadang kita dah set kita punya, betul-betul lah saya cakap tuan-tuan puan, saya jamin mungkin tuan-tuan perempuan mengalami benda yang sama. Tuan-tuan dan perempuan dah set up cantik, apa semua dah cantik, tiba-tiba esok keluar parlimen, adalah dia bergaduh dalam parlimen, tiba-tiba petang semua jatuh. Selalu jadi, sangat-sangat selalu. Okey, yang biasa tersangkut adalah pelabur-pelabur intraday. Pelabur-pelabur intraday selalu tersangkut. Okey. So, dan yang ketiga adalah pelabur swing. Okey, pelabur yang chill, relax. Okey. Skill yang diperlukan adalah fundamental analysis dengan technical analysis. Okey, dia lebih 50-50 lah. Fundamental dia kena faham betul-betul, technical pun dia perlu ada. Okey. So, cuma dia lebih akan lebih towards kepada fundamental untuk pembelian saham, technical analysis untuk buat bila nak jual dan beli. Okey. Dan yang ketiga adalah long term. Long term pun sama macam fundamental juga, tetapi long term lebih fokus kepada fundamental. Technical ni dia tengok kadang-kadang. Kadang-kadang dia tengok. So itu adalah ketiga-tiga ciri-ciri pelabur lah. Okey, ada apa-apa soalan tak tentang scalping, intraday dan fundamental ke technical ke? Sebab apa benda-benda ni dia macam baru bagi saya, mungkin baru lagi bagi kebanyakan orang, dan dia mungkin ada yang tak faham lah. Okay, ada soalan? Kalau tak nak buka mic, just buka chat je, tulis je. Okay, kalau dah rugi 50% perlu average price ke? Okay, saya untuk average price, kita panggil average price ni ialah DCA dollar, kita nak buy dia dekat dip, lepas tu kita expect dia naik lagi. Okay, saya bagi tahu tuan-tuan dan perempuan, untuk average pricing ni kita kena tengok dulu counter apa. Kita tak boleh senang-senang nak average.
Kalau tuan-tuan hari tu average, member saya 3 kali DCA dekat Top Glove. Tu yang dia sangkut sampai masuk sampai 70,000. 3 kali DCA dekat Top Glove pun masih tersangkut lagi sampai sekarang. Kita kena tengok dulu. Sebab tu saya cakap fundamental tu sangat penting. Sebab apa Top Glove drop? Salah satu sebab dia fundamental dia dah habis, dah out, dah keluar. Dia dah keluar daripada zone dah. Okay? So itu nak DCA kita kena tahu dulu bila dan bagaimana kita nak DCA dan kita kena confident. Okay. Ini skill-skill yang diperlukan oleh setiap pelabur lah. Okay, ada apa-apa soalan tak? Tanya. Sebab saya bagi tahu mana tadi? Saya bagi tahu kat tuan-tuan dan puan, kebanyakan orang dia tersangkut dekat benda ni lah dia tak faham. Dia sangat-sangat tak faham dan dia biasanya dia akan hilang banyak. Kalau TNB macam mana? Perlu DCA tak? Ekonomi mode ada. TNB perlu DCA tak? Dah tersangkut dalam TNB ke macam mana? So itu nak tahu dulu. Okay. Saya bagi tahu untuk TNB ni kita klasifikasikan dia sebagai saham defensif tau. Maksudnya dia punya fluctuation harga, kalau dia drop nanti dia akan naik balik. Biasa dia akan fluctuate lah. Okay, kejap lagi kita tengok chart TNB. Saya akan bagi tahu macam mana. Okay. Ada soalan tak? Ada soalan lagi tak? Yelah, belajar bersama-sama. Bagus. Skill yang perlu ada bagi seorang pelabur. Wow. Okay. So jadi tapi dividen macam okay, betul. Saham defensif adalah salah satu tempat yang kita boleh dapat dividen lah. Itu maksud saham defensif lah. Okay, baik. Sekejap saya akan tunjukkan chart. Okay, kita akan tunjuk chart dan kita akan tengok charting. Okay, macam ni. Okay, ini yang saya cakap tadi lah, senjata-senjata kegunaan dalam pelabur saham. Okay, contohnya ini trading platform. DCA tu apa? DCA ni dollar cost averaging. Sama juga macam dia sama je macam kalau kita apa tu tadi? Kalau kita nak average price tu. Macam tu lah. Sama je macam kita nak buat average price dengan DCA, itu sama dia punya method. Dia punya masalah dia DCA. Kalau DCA tu sama je, sama dengan price averaging lah, dollar cost averaging. Okay, so jadi kalau ada bila berdepan dengan situasi ni, tuan-tuan dan puan-puan kena pastikan yang tuan-tuan dan puan-puan jelas. Okay, saya akan tunjukkan sikit senarai-senarai saham-saham yang kita macam mana lah, sneak peek lah, macam mana kita nak cari saham yang baik lah sebelum esok kita akan bercerita tentang betul-betul macam mana kita nak cari saham yang baik. Baik, okay. Bila okay, ini adalah trading platform. Ini adalah ini trading platform tempat kita nak jual beli. KLSC Screener ni adalah tempat yang kita nak mencari saham. Trading View tempat kita nak buat analisis, dan berita adalah tempat kita nak dapatkan berita. Okay, ingat benda ni. Ini senjata yang kita biasa guna dalam pasaran saham. Okay. Pelabur saham adalah sangat mudah. Pelaburan saham sangat mudah jika kita berpijak dengan realiti dan faham cara yang betul. Okay. So, baik, saya akan tunjuk example. Ini saya punya method. Okay, saya tak kata tuan-tuan dan puan-puan kena follow method saya. Ini adalah method yang paling simple yang saya buat, yang saya selalu amalkan dan yang saya praktiskan. Okay, so jadi tapi dalam method ni tuan-tuan dan puan-puan kena pastikan tuan-tuan dan puan-puan jelas apa benda semua. Okay, so okay, saya harap tuan-tuan dan puan-puan nampak skrin ni. Saya balik dekat chart tu tadi. Okay, saya bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, saya hanya kita trade, saya trade saham, saya tak ada. Okay, saya akan trade saham-saham yang saya dah listkan untuk setahun. Saya tak akan beli semua jenis saham. Okay, saya tak ada letak saya ada 4 apa saham nak keluar, saya tak ada. Saya dah setkan dalam tahun tu
saya dah tahu ini saham-saham yang nak naik. Menggunakan metod fundamental, menggunakan metod technical. Saya dah tahu, okey, saya nampak saham-saham ni dah dengan naik. So saya akan jual beli saham-saham itu sahaja untuk tahun tersebut. Okey, ini adalah senarai saham, ada 16 saham yang memang saya dah trade tahun ni dan ini adalah yang tengah dalam position lah. Okey, kalau tuan-tuan tengok saham saya hari Jumaat hari tu semua hijau. Semua in profit zone. Bahkan saya bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, okey, ini ambil contoh, okey, ini contoh. Okey, disebabkan pemilihan saham yang betul, tuan-tuan tengok tak kenaikan harga saham ni? Ini daripada tahun lepas sampai tahun ni, tengok tak? Ini saya trade saham ni saja. Sekarang saya masih pegang lagi Inari. Okey, Inari masih lagi dalam pegangan saya. Okey, ini kemudian dia kedua AI Mulus. Ini pun masih saya tengah pegang lagi. Ini pun nampak go up trend. So kita nak cari saham-saham yang macam ni, yang boleh bagi kita peluang-peluang macam ni. Kita tak nak cari saham-saham yang kita panggil cash pun saya tengah pegang lagi. Skypress pun saya tengah pegang lagi. Ni Dnex Dnex ni pun saya tengah pegang lagi. Dnex ni dia dah nampak ada nak naik ya. Okey. Bila kita nak cari saham, kita kena cari saham-saham yang baik, yang bagus. Kita tak boleh cari saham-saham yang tengah downtrend. Ambil contoh saya bagi contoh Top Glove yang saya guna tadi Tahun lepas Top Glove sangat famous. Tapi tuan-tuan dan puan-puan tahu ke tidak, Top Glove dah naik sambil tengah drop macam ni. Kita tak nak terperangkap dalam saham-saham macam ni. Technical biasanya kita boleh tengok pada reversal sign sahaja. Tetapi fundamental yang tahu kenapa saham ni jadi macam ni. Pelabur-pelabur fundamental yang understand, dia tak boleh, dia akan terus lagi turun sebenarnya. Okay, so ini situasi-situasi yang kita nak kena elakkan bila buat pemilihan saham lah. Okay, lagi satu contoh saham-saham yang apa ni nama dia? Tadi ada TNB tenaga. Okey. Saham tenaga ini saya cakap saham defending. Saham bertahan. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dekat trading view ni, dekat sini kita boleh tengok earning dan dekat sini ada dividen. Nampak? Dividen. Pemberian dividen. TNB bagi setahun 1, 2, 3. Dia bagi 2 kali dividen TNB. Okey, boleh nampak kat sini ada 2 kali dividen. Bahkan pada tengah tahun hari tu dia bagi pada Mac hari tu dia bagi 0.58. Ini sangat tinggi ni. Sangat tinggi. Untuk ni lah. Okey, dapat 2 kali dividen. Ini adalah defensive ni stock lah. Long term memang cantik. Dan saya bagi tahu untuk harga saham TNB, kalaulah nak buat dollar cost averaging pun boleh untuk kita nak increase kita punya owner pemilikan untuk dividen punya output, dan dalam masa yang sama kita expectation recovery of dia mengalami a good recovery balik. Yes, dia boleh mengalami a good recovery balik. That's a signal. Dia dah sampai base dia. Okay, so ini ambil contoh. Kat bawah ni kita boleh tengok 3 kali dividen, 2 kali dividen dalam setahun. Tahun 2020 pun dia boleh bagi dividen juga. Even tahun 2020 dia bagi 2 kali juga. Yes. Tahun 2021 lagi banyak dividen yang dia bagi. So, jadi biasa orang pemilikan saham-saham macam ni, dia own saham-saham macam ni untuk dapatkan dividen. Okay? So, inilah contoh saham-saham. Kenapa kita buat pemilihan saham. Esok saya akan terangkan kat tuan-tuan dan perempuan macam mana, apa kriteria-kriteria untuk kita cari saham sambil kita buat praktis terus. Saya akan tunjuk practically macam mana nak cari saham. Okay, hari ni saya tunjuk, okay, last sebelum kita habis, saya akan tunjuk dulu macam mana kita nak guna ni lah. Okay, ini nak buat technical analysis. Ini trading view, nak buat technical analysis. Tuan-tuan dan perempuan boleh tengok saham go uptrend, saham create base, dia go downtrend, create base. Okay, ini kita panggil technical analysis. Okay, dan kalau kita nak buat, kita nak tengok apa-apa saham lagi, saham di Malaysia lagi, kita boleh pilih je, tulis je kat sini.
kita boleh go for apa-apa saham. Contohnya kita nak go saham-saham yang terkenal macam saham serba dinamik. Okey, kita pergi kat serba dinamik. Tengok sekarang ni saham dia suspended. Dah berapa hari dah? Dah ni, dah merah. Berapa hari dah? Suspended lagi. Nampak? Orang tak boleh jual dan tak boleh beli. Dia still suspended. Macam mana tengok saham dia tu? Okay. So ini tempat kita nak buat technical analysis dan kita nak tengok kenaikan dan turun harga naik saham. Okay, ini satu. Kemudian kalau kita nak cari saham yang bagus dari segi fundamental, okay, kita boleh cari dekat sini. Contohnya kita nak cari, contohnya dekat sini kita letak EPS 0.5. Lepas tu kita tak net profit on. Bawah ni on. Okey, kita screen dekat sini, dia akan keluar saham-saham yang berpotensi, yang baik dari segi earning dia, perolehan dia. Okey, ini contoh-contoh saham yang mempunyai perolehan yang baik untuk tahun ni daripada dia profit. Okey, dan saham-saham yang ada dalam ni kebiasaannya dia berada dalam keadaan uptrend yang baik. Okey, contohnya kita ambil satu saham, kita pilih je mana-mana saham. DRB Highcom lah kita ambil. Okey, DRB Highcom ni adalah DRB Highcom Okey. DRB Highcom ini karakter saham defensif. Nampak? Dia ada flat je. Bila dia drop dia akan naik balik. Ini saham defensif. Ini DRB Highcom. Okey. Saham defensif biasa kita akan tengok earning dia dengan dividen dia. Tengok. Dividen ada 1, 2. So dalam masa setiap tahun dia akan bagi dividen dan earning growth dia pun ada. Siap saya di DRB Highcom ada bagi bonus. Dia ada bagi bonus juga ni. Saya check dekat peluang bonus kat sini. Tapi ni nampak DRB Highcom. Okey. So berada saham dia mula daripada awal tahun tu dia go uptrend, dia downtrend dan dia bukannya go dan nak downtrend ke bawah. So ini adalah salah satu contoh ni lah EPS lah. Okey. Lepas tu kita ambil lagi, kita pilih B Auto. B Auto Bermas. Okey, kita nampak okey, ini saham ni baru nak naik balik ni. Sepanjang tahun ni dia dah produce around around 30% return. Okay. So saham-saham macam ni yang kita nak ambil, letak dalam kita punya list, kita nak tengok lah. Okay. Nanti baru kita pergi macam mana kita nak swing, macam mana kita nak buat technical dia. Okay. So inilah contoh-contoh dia. Jadi ada beberapa soalan lagi tak? Macam mana nak guna KLSC? Esok ni semua saya akan detailkan lah macam mana kita nak guna KLSC screening apa semua. Apa setting-setting dia. Macam saya tadi setting simple je. Dia ada setting-setting lain lagi. Okay. Kalau ada beberapa soalan, boleh tanya. Jangan malu, jangan segan. Okay. Sebab hari ni hanyalah asas saja, asas. Penggunaan apa semua saya akan bawa esok dan kita akan tengok esok dengan lebih jelas, lebih detail. Macam mana nak guna satu-satu. So ada apa soalan tak? Sebelum saya habiskan sesi kita dalam pukul 11 ni, kita dapat habis lebih awal. Esok kita akan fokus untung kat swing. Yes, esok saya akan lebih. Okay, untuk esok saya akan fokus swing. Okay, saya akan ajar tuan-tuan dan puan-puan macam mana untuk swing. Okay, tetapi akan ada sedikit-sedikit lah. Saya akan letak sikit-sikit macam mana nak scalp. Sikit-sikit je. Okay, sebab apa? Scalping ni saya takut. Bukan saya tak nak share, tapi saya takut tuan-tuan dan puan-puan tak guna modal yang kecil. Guna modal yang kecil scalping sangat bahaya. Okay, nanti rugi je. Tapi kalau swing guna modal kecil pun tak ada masalah. InsyaAllah lah. InsyaAllah swing tu akan produce result lah. Okay, so ada soalan lagi tak? Kalau nak tahu macam mana? Ada nak tanya kat saya ke apa ke? Recording hari ni dapat? Yes, dapat dan saya akan sharekan, tapi bagi saya dalam 3 hari kita akan bersihkan sikit, kita akan
Saya akan ada buat editing sikit, nanti saya akan bagilah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Baik, sebelum saya okey, apabila kita dah activatekan, kita akan dapat trading hall ni. Okey, CGS-CIMB kalau buat dengan CIMB. Kalau kita buat dengan M+, sebab dalam ni ada juga dari M+, kita akan dapat M+ punya platform. Ini M+ punya platform CGS-CIMB dia boleh buka on hari Ahad. Saya akan tunjuk hari Ahad lah. Esok banyak esok banyak benda kita akan belajar. Okey, tetapi yang KLSC screener ni dengan apa ni nama dia? Trading View ni percuma je. Google je. Ada, tak ada masalah. Tak perlu kena bayar pun, tak payah buka akaun CDS pun. Okey? Tetapi untuk jual dan beli dekat sini. Okey? Okey. So jadi kalau ada soalan lagi boleh tanya. So berkenaan saya harap banyak saya dah share hari ini dapat membantu, tapi ini saya bagi tahu tuan-tuan apa yang saya dengan limitasi masa mungkin saya dapat share dalam 10% je daripada apa yang ada dengan pasaran. Esok kita akan share lebih dan esok kita akan lebih berkongsi tentang practicality dia. Kita akan tengok praktikal dia macam mana dan macam mana kita nak guna gigs protokol lah. Protokol yang saya set upkan untuk tuan-tuan dan perempuan apply benda tu dalam pencarian saham tuan-tuan dan perempuan. Dan kalau ada tuan-tuan dan perempuan merasakan kalau ada nak tanya counter pun boleh tanya juga untuk saya komen, tak ada masalah. Sebelum pukul 11 ni. Okey. Sebelum pukul 11. Okey, baik. Counter solar base. Okey, saya bagi tahu kat Aksia dengan okey, Miluk solar base. Okey, saya tengok solar base dulu. Okey, kita tengok solar base. Okey. Bila tengok counter, saya suka tengok dua benda. Saya akan tengok dia punya trend pattern. Okay, kita nampak ada trend pattern yang good. Kemudian saya suka tengok KLSC screener, dia punya financial position. Ada a glimpse. Kita tahulah macam mana dia punya financial situation. Okey. Baik. Saya tunjukkan kat tuan-tuan dan perempuan. Kalau tuan-tuan dan perempuan tengok dekat sini, pertama dia financial dia okey, kuarter dia 30 hari bulan 6, 31 nampak kat sini bulan 3 dengan bulan 6 Okey. Daripada bulan 1 kita tengok daripada bulan 1 hari tu solar base sampai bulan 3 hari tu, hari ini bulan 3 kita nampak dekat sini earning dia bagus earning dia meningkat. Okey. Bila earning dia meningkat, kita nampak dia punya saham go uptrend. Tetapi apa yang berlaku selepas daripada bulan 3 berlaku penurunan earning sampai bulan 6 hari tu. Okey, sampai bulan 6 hari tu, sampai yang paling baru ni earning dia ada drop. Okey, berlaku penurunan. Kalau tengok dekat sini, nampak tak? Berlaku penurunan sebanyak 97%, 81.3%. Okey, jadi kita tengok harga price pun follow juga. So situation ni adalah salah satu indikator menunjukkan bahawa investor melihat earning salah satu sebagai faktor yang kukuh bagi dia orang buat pelaburan dekat sini. Dan bila kita tengok ada flat macam ni, kita jangkaan earning dia akan berada dalam keadaan yang belum profit lagi. Okey. So untuk teknikal dia pula, kalau kita tak tengok dekat sini, sekarang ni saham ni dia dah create double top. Okey, dia dah create double top dan dia dah create satu base dekat sini dan bila kita nak buy atau kita nak sell, pastikan kita tengok base ni strong ke tak lah. Ada kekuatan tak pada harga dekat sini dan kita akan jangkakan untuk harga ni tadi. Sebab pada fundamental tadi dari awal pada sedikit glimpse on fundamental, kita nampak dekat sini ada pengurangan daripada income yang company ni ada pengurangan income. Jadi kemungkinan base ni akan lebih panjang. Okey, dan untuk base yang lebih panjang adalah lebih baik kita bagi peluang untuk technical dia
tunjukkan peluang untuk masuk. Dan dekat sini kita boleh letak setting dia dalam 50 MA hingga atau 200 MA untuk pastikan dia tak tembus 50 dengan 20 MA. Kalau dia tak dapat tembus dua tu, kita tahu earning dia pun bagus dan buy tu kita boleh buy. Okay, itu sikit saya share lah. Okay, ini SolarVest. Okay, SolarVest pula dari segi fundamental, saya bagi tahu kat tuan-tuan dan puan-puan, SolarVest sekarang ni berada dalam dalam situasi di mana dia akan mendapat kelebihan daripada bajet. Okey, dia akan mendapat kelebihan daripada bajet yang baru ni tadi. Okey. Sekejap Okey, nampak? RHB pun ada cakap dia akan kelebihan daripada baru ni, bajet baru ni, di mana dia tergolong daripada company-company yang akan mendapat pengurangan cukai. So kita menjangkakan bahawa SolarVest akan mendapat, kita expect untuk increase bullish on SolarVest lah. Okay. Okay, saya pergi dulu Axis, AXA. Kita pergi Milux dulu lah. Milux baru-baru ni ada uptrend. Milux. Okay, senang je nak tengok. Harga naik base high cup pada awal Oktober hari tu. Price naik, report okey. Nampak report keluar semua cantik, earning bagus, dah naik. Investor okey, harga naik. So simple lah. Okey. Cuma kita kena hati-hati dengan dekat mana dia akan buat retracement dengan reversal. Okey, hati-hati kat situ je lah. Okey. Cuma in long term kita kena tengok juga potensi syarikat ni, adakah syarikat ni mempunyai prestasi kewangan yang baik. Okey. So benda-benda tu kena ada lah. Okey, nak swing syarikat-syarikat macam ni cantik lah. Okey, dan ni dia buat gold cross, lepas gold cross dia naik lah. Ni ada satu gold cross. Ni gold cross dia cantik, dia maintain dekat dia punya area support, lepas tu dia break ke atas. It's a good counter lah kalau dapat detect dari awal ni. It's a good counter. Okay, dia naik tahun ni dan ni nampak macam ada mereka yang go uptrend. Okay, lagi satu Axis. Axis ni mana ya? Axis lihat ke? Oh, Axis lihat. Okay, so good option. Okay, kalau tuan tengok dekat company Axis Fiat ni, saya beritahu isu Axis Fiat ni ialah tahun depan is quite a challenging situation lah untuk property. Quite a challenging, agak mencabar sikit untuk tahun depan. Kalau nak swing kena hati-hati, kalau nak long term kita tak recommend. Kalau long term saya tak recommend, tetapi kalau nak buat scalping pun tak berapa cantik. Tetapi kalau nak buat intraday ada potensi, tapi volume dah out, dah habis. Dia dah sampai, dia dah habis lah.
Dia tak rally dia tak dapat ni. Itulah komen saya sikit je. Tu belum go deeper lah. Itu sebenarnya boleh komen dalam lagi. Just tengok pada ni lah. Technical pun kita tak komen dalam lagi. Baik, tadi adalah soalan. Soalan sebelum kita habis. Prop announce dividends pada RM tapi date pada 22 ni tiba-tiba sebelah saya bilang stock ini suspended issue SCR. Okey, ada kemungkinan tak dividen tu dibayar atau tidak? Okey, dia punya isu dah suspended ni kita kena tengok apa term dia. Okey, kalaulah suspension tu hanya suspension pada listing, bukan suspension pada kita panggil secara overall, macam sebelum dinamik dia kena overall. Kita kena pastikan yang dia ada kita boleh rujuk kepada kita punya remiser sama ada dividen itu akan dimasukkan atau tidak. Tapi bila dia dah announce dividen, biasanya dia perlu bayar juga dividen sebab biasanya duit tu dah keluar. Okay, suspension biasanya tak kira panggil ownership of the company, dia tak terpengaruhi dengan dividen. Kalau selagi dividen diberikan, suspension tu hanya lebih kepada buying and selling. Okay, buying and selling lah. Tapi dalam situasi serba dinamik dia berbeza, dia quite a full suspension di mana pemberian dividen pun dia ditangguhkan. Itu sebab dia ada ubah dia punya apa ni nama dia? Financial scheduling. Financial scheduling, dia punya tarikh kewangan pun berubah apa semualah. So benda tu different story lah, different story. Okay. So jadi kalau tuan-tuan dan puan ada situasi macam ni, dapatkan maklumat yang tepat tentang benda ni lah. Okay, so especially kalau untuk pelabur-pelabur yang nak fokus pada pemberian dividen, sebab tu saya cakap dari awal tadi, kena tahu dulu kekuatan syarikat tu dari awal. Okay, dari awal. Adakah pengurusan, good management dalam syarikat tu. Baik, kalau tak ada apa soalan, kalau dah tak ada apa soalan, kita end dulu. Okay, untuk hari esok kita akan bincangkan lagi, kita akan go more practical dan lebih kita akan guna komputer, kita akan tengok practicality dan hari ini just simple talk lah, kita bincang borak-borak lah. Okay. Okey, adalah soalan. Kata ada risk untuk swing dan scalp kalau kedua-dua produce keuntungan yang sama, contoh dah produce 10% untuk kedua-dua method. Kenapa kata ada risk untuk swing dan scalp kalau kedua-dua produce keuntungan yang sama? Dua-dua ada risk. Okey. Scalping risk dia lebih tinggi. Sebab kita pakai method yang lebih kuat, lagi rapid method. Okay, dan swing dan untuk scalping kita tak tengok pun, kita kata kita tak buat kajian fundamental ke technical. Okay, itu untuk scalping. Tetapi untuk swing kita more fokus kepada kajian. Maksudnya kita fokus more towards apa ni nama dia? Kita really understand the business, kita really understand the market, kita really understand everything. Dekat situ risk dia lebih rendah. Okay, so untuk risk, let's say kalau kita letak resiko, kita meletakkan kita punya position dengan resiko 10% dengan pulangan jangkaan dia 20%. So dekat situ kita panggil dekat situ kita menang on 2 to 1. Maksudnya dekat situ position kita 2 to 1 lebih more towards kita akan lebih profit lebih lah daripada risk yang kita take. Tetapi untuk scalping dia tak guna risk macam 2 to 1 ke apa tau. Scalping dia sekarang ni dia akan open dia punya risk tu very minimum risk. Katalah dia letak 5% dia punya risk tapi dia mungkin nak dapat dalam 1-2% je. Okay, very rapid. Sebab apa? Sebab itu method scalping. Dia ada sebab tu saya cakap scalping is an art. Dan perbezaan lagi satu, scalping dia perlukan intention, masa, and then dekat situ juga dia perlukan psikologi. Tapi kalau swing dia lebih kepada kajian, so kita tengok, kita baca, lepas tu kita make position, dan lagi satu lepas tu kita tinggal, kita tak perlu fikir. Okay, so dalam risk management it's two different things lah. Kalau scalping dia punya risk management is totally different. Dan untuk swing pula risk management dia totally different.
walaupun dia produce the same result, let's say lah kata dua-dua produce 10, tetapi scalping punya risk is much higher. Kita tak boleh cakap scalping the risk is too high. Okay. Kalau compare, mungkin kalau swing untuk dapat 10, kita hanya letak kita punya risk maybe 5% risk. Tapi kalau scalping kita tak boleh letak 5%, kita kena letak 10 to 20, depends lah. Tengok situation position macam mana. Okay. So ada soalan lagi tak? Last. Okay. Sebelum kita habis. Okay, saya rasa itu saja. Kita pun dah pukul 11. Okay. Tapi insyaAllah esok pukul 9, waktu yang sama. Esok kita akan fokus pada swing. Kaedah swing, macam mana kita nak beli saham A to Z. Kita akan guna platform apa semua, saya akan tunjukkan. Dan kita akan ada sebut sedikit lah tentang fundamental dan technical analysis yang sesuai untuk swinger. Dan selepas tu, kita boleh praktiskan dalam pelaburan saham kita. InsyaAllah. Semoga saya dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan. Ada apa-apa boleh hubungi saya melalui WhatsApp ataupun email ataupun esok boleh tanya soalan. Okey, sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.